Fariza Syakira kena remove. So Rafiza kena masuk balik. Okay ya, so saya ulang semula. Okay, linear motion adalah gerakan dalam garis lurus. So sepanjang chapter 1 ini kita akan mengkaji all the movement in linear dalam bentuk garisan lurus. Okay, so ada last lesson kita dah belajar tentang scalar and vector quantity. Ya, di mana scalar quantity adalah physical quantity that involve magnitude only. Ingat lagi tak? Girls? Ingat lagi? Scalar is the physical quantity that involve magnitude, nilai sahaja. Whereas the vector quantity is the physical quantity that involve magnitude and the direction. Okay, jadi untuk linear motion, kita ada beberapa istilah yang you kena tahu. So yang pertama ialah distance, yang kedua adalah displacement. Okay, class, distance. Is it vector or scalar quantity? Distance. Vector. Distance. Scalar or vector quantity, girls? Vector. Vector. Scalar. Are you sure? Scalar. Distance is scalar quantity because distance involve magnitude. Only magnitude. Hanya melibatkan arah. So, distance you kena tahu adalah dia punya definition. So, definition untuk distance is the total path travel. Okay, ini definition untuk distance. Apa dia definition untuk distance? The total path travel. Yes, the total path travel. So, meaning to say, kalau, okay, saya lukiskan ini point A. Pergi ke point B. Pergi ke point C. Pergi balik ke point D. Pusing balik ke point A. Terlajak pula ke point E. Okay, so saya bagi sini 10 meter. 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 Okay, girls. What is the total distance? From A to B to C to D and going back to A and reverse to E. 50. Berapa? 50 meter. 50. Macam mana dapat? 50. Yes. How did you get 50 meter? Because of the total path Totalkan travel. semua. Yes, total path travel. So 10 meter plus 10 meter plus 10 meter plus 10 meter. So the distance from A to E is 50 meter. Understand? Understand? Yes. Okay, alright, very good. Okay, next kita ada, tadi macam mana saya nak padam ni? Oh, sekejap, saya tambah satu lagi. Sekejap. Okay, so kita ada displacement. Okay, displacement is vector or scalar quantity? Vector. Yes, vector quantity. So definition untuk displacement is the shortest path travel from starting to end point. Okay, so definition untuk displacement is the shortest path travel from starting to end point. Repeat, girls. Displacement.
The shortest path Shortest path travel. travel From starting to end point. Yes, from starting to end point. Okay? Alright, so saya kecilkan sikit. Saya bagi contoh. Okay, from A. Okay, pergi ke B. Pergi ke C. Pergi ke D. Balik semula ke A. Okay. Dan lajak ke E. Boleh nampak tak? Faham tak? Faham. Okay. Sini saya bagi 10 meter. Sini saya bagi 10 meter. Sini saya bagi 10 meter. Sini 30 meter. Sini 10 meter. Okay, now what is the total displacement? 40 40 Ha, berapa? 40 meter. 40 meter. Berapa Doha? 10 meter. 10 meter. Berapa Fitra? 40 meter. 40 meter. Berapa Azwa? 10 meter. 10 meter. The answer is negative 10 meter. Kenapa negative 10? Okey, gerakan dia kita anggap sebab displacement dia adalah vector quantity which is involve magnitude and direction. Betul? Yuhu! Gerakan dari A ke B ialah gerakan dari kiri ke kanan which is kita anggap dia sebagai positif. Betul tak? So arah dia ke kanan. Jadi total displacement from A to B to C to D is 30 meter. Betul? Kemudian daripada D dia nak balik ke A. So 30 meter plus negative 30. Betul? Betul. Okay, dapat kosong kan? Plus negative 10. Plus negative 10. Okay? Kenapa dia berlari-lari ni? Lari pula jauh. Sekejap Okay. So, pengiraan tadi sama dengan 10 plus 10 plus 10. Okay. Plus negative 30. Plus negative 10. Faham tak ni? So we get negative 10 meter. Okay. The symbol of the negative sign is, simbol negatif ini merujuk kepada direction. Okay? Faham tak simbol negatif ni? Simbol negatif ini merujuk kepada direction. Maknanya disebabkan negatif 10 meter dia patah ke kiri kan tadi kan? Dia sepatutnya dari kiri ke kanan, betul tak? Tetapi sekarang daripada kanan dia pergi ke kiri. So opposite direction, betul? So maknanya 10 meter itu adalah opposite direction. Okay. Ya, nak tanya apa Alia? Angkat tangan pula dia. Tertekan. Under pressure. Okay, boleh? Yuhu! Boleh ya? Boleh. Okay, cuba tengok yang ini. Okay, tengok example 1. Boleh nampak?
Okay, diagram shows the path of toy car move from M to N. Determine total distance, determine total displacement. Boleh nampak tak? Macam mana nak kira? Okay, tengok total distance kita kira macam mana? Kereta Tambah tu kereta tu from point M. Point M to point N. Okay, kira. Dapat berapa? 52. 52. Sure. 5 meter plus 10 meter. 5 meter plus 7 meter. So, yang ini macam mana ni? 5 meter juga kan? 5 meter 57. plus 7 meter plus... berapa? Sekejap, saya tulis. 57. Okay. Apa tambah apa? 5 meter. 5 tambah 7. 7. Lagi? Are you sure? 5. 5 tambah 7. Sini tak ada ke? Ni. Plus 5. Plus 5 plus 10. Lagi? Plus 10. Lagi? Plus 10. Plus 10. Plus 10 and plus 10. Kan? Betul? Yes. So altogether berapa? 57. 57. Yes, 57 meter. Okay? What about displacement? Apa tadi definition untuk displacement? The shortest Path traveled from starting travel and Yeah. Shortest path from starting point to end point. So ini dia punya starting point, ini dia punya end point. So berapa displacement dia? 7 27. 27. 10 plus 10. plus 10. Lagi? Plus 10. 10. So berapa? 27. 27. 27. Okay. Faham? Faham. Okay, very good. Okay. Okay, yang ini. Okay, untuk soalan A. Example 2. Untuk soalan A. Route taken by a runner. The runner starts run from point P at 7:30 a.m. and end to point Q. Okay. So determine the total distance. Okay, macam mana nak kira A dia? 1 tambah 3 tambah 5. Yuhu. 1 plus 3 plus 1 plus 5. 3 plus 5. 1 plus 3 plus 5. Betul? So you dapat Betul. berapa? 9 kilometer. Okay. Okay. Kemudian B, A tu total displacement daripada point P ke point Q. Berapa tu? So kita nak kira jarak yang sini, betul? 5 kilometer. Yes. Macam mana dapat? Pythagoras. Macam mana kita dapat? Ya, teorem Pythagoras Pythagoras. theorem. So, x squared equal to 4 squared plus 3 squared. So, x equal to square root 4 squared
plus 3 squared. So that you dapat 5 kilometer. Faham? Faham. Shortest path. Ada soalan nak tanya? Tak. Betul ni? Boleh Okay, very good. Alright, next kita tengok speed and velocity. Kenapa jadi besar ni? Oh, okay. Okay. Baik, boleh nampak speed and velocity. Okay, which one is the scalar and which one is the vector quantity? Girls? Speed scalar. Scalar, Velocity vector. Yeah. Okay, betul. Speed is scalar, velocity is vector. Okay, now definition. So ingat ya, so semua definition yang saya bagi tadi, you kena ingat dan you kena tahu. Okay, so sekarang kita masuk kepada speed. So what is the definition of speed? Okay, speed is the rate of change of distance. Okay, so bila soalan tanya what is definition of speed, maka you kena tulis dalam bentuk ayat. Rate of change of distance. Manakala formulanya adalah V sama dengan apa? Distance over time. Yes, distance over time. Okay, so unit meter per second. So unitnya adalah meter per second. Boleh? So rate of change of distance. Alright, dia guna distance. So speed is rate of change of distance. Di mana formulanya adalah distance over time. Boleh ya? Okay, now kita tengok kepada velocity. Okay, velocity. Definition untuk velocity ialah rate of change of apa? Displacement. So definition untuk velocity is rate of change of displacement. So formula dia sama, cuma beza dia dekat atas ni ialah displacement over time. Okay, so sama juga meter second. So formulanya adalah meter per second. Okay, dapat? Boleh ya? Boleh. Okay, ni apa? Alright, ni kita cuba tengok untuk example 2. Okay, example 2. Average speed and average velocity. Macam mana tu? Average ialah jumlah dia nak speed. Total speed and average velocity. Okay, macam mana nak kira untuk B? Okay, speed tadi formulanya apa? Distance over Distance time. over time. So total distance over total time. Sebab dia nak average. Okay, jadi berapa total distance tadi kita dah kira? 9 kilometer. Yes, 9 9 kilometer. Berapa masa dia bagi? 7:30 to 7:45? 15 minutes. 15 minutes. Boleh tak kita gunakan minutes? Tak. Jadi kita kena tukar. 15 times 60 second. Jadi berapa tekanan kalkulator? 900. 900. Yes. 900 unit. Unit Second. meter per second. Faham? Okay. Average velocity? Sorry. Ni kilometer. Sorry. Ni kilometer. Kilometer per second. Okay. Kemudian yang kedua.
Okay, yang kedua. Average velocity. So, berapa kita nak kira velocity tadi total? 5 kilometer over 15 times 60 juga kan? You dapat berapa? Berapa? Berapa kilometer per second? 20. Is it 20? 5 divided by 15 times 60. Saya dapat 5.55. Kan? You dapat berapa? 5.55. 5.55 times 10 to the power of negative 3 kan? Yes. Kilometer per second. Okay, dapat. Okay, maksudnya 0.005 rasanya kan? Kilometer per second. Okay, sekarang ni soalan C, dia minta you kirakan average speed in unit meter per second. So tadi kita dapat 900 kilometer per hour. Kilometer per second. You kena tukarkan kepada meter per second. Macam mana nak buat? Tukarkan kilometer tu. 100 tu second. Jadi apa you perlu buat dulu? 900 kilometer per second. Okay, yang ini kena tukar kepada meter per second. Jadi apa you perlu buat? Kilometer tukar kepada meter. Kilo itu ialah 10 kuasa 3. 3. You all ada belajar prefixes tak masa lower form? Ada. Ada. Desi, senti, mili, mikro, nano, piko semua tu ada belajar tak? Ada. Ada. So kilo, what is the prefixes for kilo? 10 to the power of 3. 3. Jadi 900 times 10 to the power of 3. Sebab kilo ni kita tukarkan dia kepada nilai prefixes. 10 kuasa 3. Okay. So 10 kuasa 3 per dengan second. Second kita dah tukar tadi kan? 15 kali 60 kan? Berapa second tadi? 15 kali 60. 900 kan? 900. 900. Yes. 900 second. So this one is meter. So berapa dapat? 900 times 10 to the power of 3 over 900. So what is the value you get? 1,000. 1,000. Yes. 1000. So dapat 1,000 meter per second. Faham? Faham ya? So untuk pertukaran unit tu kena tahulah macam mana nak buat. Okey, settle Ada soalan? Setakat ini? Tak ada. Boleh Okey. Ni dah, okey. Okey, yang ini ialah acceleration and deceleration. Ni belum belajar lagi. Kejap, apa lagi yang ada ni? Okey. Ni example 2, example 3. Okey, ni belum. Okey, yang ni. Alright, so yang ini velocity Okay, velocity ni dia banyak situasi dia. Yang ini kita fokus kepada velocity. Apabila dia katakan velocity 0, maknanya kenderaan ataupun objek itu bergerak atau tidak?
Tidak. Okay, so objek tidak bergerak. So objek is stationary or at rest. Okay, so keadaan yang kedua apabila velocity increase. Maknanya kalau you bawa kereta, ayah you tekan minyak. So velocity dia makin bertambah ke makin berkurang? Bertambah. Makin bertambah. So objek itu dikatakan sebagai accelerate. Faham? Okey, situasi ketiga. Apabila you naik kereta, ayah you tekan brake. So your velocity decrease or increase? Decrease. Decrease. So objek dikatakan decelerate. Okay. Velocity uniform. Your dad bawa kereta, maintain the speed. Maintain velocity dia sepanjang perjalanan 60 km per hour sampai ke destinasi. So objek dikatakan, dia tekan minyak ke tak tu? Tekan. Dia maintain dia punya minyak. Dia tak tekan minyak, dia maintain je minyak dia. So ini dikatakan velocity-nya uniform dan kita kata objek no accelerate atau zero acceleration. Faham? Okay, saya ulang ya. Velocity increase bila you tekan full pedal. Ni, you tekan full pedal. You tekan minyak. So, you tekan minyak, velocity bertambah. So, objek dikatakan accelerate. Okay? Apabila you tekan brake, ni, tekan brake pedal. Apa lapan saya ni ha? Okay, bila you tekan brake pedal. Okay? So, you punya velocity akan decrease. So, that objek dikatakan decelerate. Boleh tak ni? Yuhu! Boleh. Okay. Apabila velocity objek itu adalah positif. So, maknanya objek move forwards atau to the right. Contohnya, ini kereta. Okay. Dia bergerak ke depan. Ini dikatakan sebagai velocity dia positif. Sebab dia tekan minyak, dia bergerak ke hadapan. So, kita katakan objek move forward atau objek move to the right. Boleh ya? Tetapi, apabila kereta ini, dia mengundur atau berpatah balik, maknanya opposite direction. Betul tak? Velocity ini kan vector quantity, jadi dia melibatkan direction. So, kita sentiasa menganggap objek bergerak dari kiri ke kanan adalah positif. Okey, manakala objek yang berpatah balik atau in opposite direction itu sebagai negatif. Boleh tak? Simbol positif, simbol negatif merujuk kepada direction of the movement. Faham tak ni maksud velocity negatif? Faham. So, maknanya objek berpatah balik. So, kalau macam ni, saya kata dia bergerak dengan 25 meter per second ke kanan. So, bila dia patah balik, 25 meter per second ni betul ke tak? Salah. Kena ada Negatif. Yes. Negatif. Faham? Okay, very good. Okay, good. Baik. Settle. Okay, now kita nak tengok ticker tape. Okay, pengiraan untuk speed, velocity, semua ni kita, kalau macam dalam kenderaan biasa, kalau you naik kereta, you nak tahu berapa kelajuan kereta tu, you akan tengok dekat mana? Nak tengok laju ke tak, abah bawa kereta ni, laju ke tak, ayah bawa kereta ni. Nak tengok kat mana tu? Kat dashboard tu. Dashboard dia ada apa? RAM Meter. Ada speedometer. Betul?
speedometer ni dia pakai unit apa? Kilometer per hour. Yes, kilometer per hour. Perasan tak berapa meter yang paling besar dekat speedometer kereta you? 200. 240 200? 240? 270 300? Depends kepada mesin yang you bawa. Kalau you bawa Ferrari, berapa agaknya dia punya maksimum speedometer punya skala? 400? Lajulah Ferrari. Kalau Ferrari dekat atas jalan bawa 60 km per hour, baik kau bawa kancil. Betul tak? Betul. Pernah tak awak naik kereta nak cepat, nak pergi satu kawasan, awak nak pergi cepat, ataupun awak ni nak balik cepat sebab nak terkencing, nak pergi toilet, tiba-tiba depan kereta awak tu ada pakcik-pakcik bawa kereta sangat perlahan. Pernah tak? Pernah tak alami situasi tu? Pernah. Lepas tu awak cakap, baik naik basikal atau naik jalan kaki, bawa kereta macam siput macam ni. Saya selalu kena. Mak saya selalu kejar nak pergi sekolah, nak cepat kan, nak punch card kan. Tiba-tiba ada pula lah kereta kat depan kita tu bawa macam siput. Sakitlah hati. Baik dia jalan kaki je. Kalau jalan kaki, logik lah. Ini naik kereta tapi kaki dia tak larat nak tekan minyak. Okay. So, kita ni nak tekan minyak tak boleh sebab depan tu ada dia. Stres lah kita kan. Lambat sampai. So, moral of the story, janganlah last minute baru nak pergi kerja. Saya selalu lambat pergi kerja. Kan? Okay So, speedometer, kita balik semula pada cerita speedometer ni, dia bergantung kepada mesin yang you bawa. Kalau Ferrari, skala speedometer dia besar lah. Okay, 300, 400. Okay, kalau standard macam Honda biasa tu, dalam 240 km per hour. Itu yang paling, speed yang paling jauh. Tapi sebenarnya kalau 140 pun kita dah kecut perut rasanya kan. Pernah naik kereta ayah you tekan minyak laju, especially dekat highway. 120 km per hour. Lebih daripada 120 kena speed trap tau. Saman speed trap berapa? 300. Ya, 300. 300. Saya pernah kena saman 2 kali. Pada hari yang sama. Kelakar betul. Nak pergi Melanda Kertas, saya Melanda masa tu dekat Yongpeng. Jauh tu. Saya daripada JB nak ke Yongpeng. Melanda pukul 8. Saya bergerak daripada rumah pukul 7. Lambat. Saya tekan minyak, sekali kena satu dekat Skudai. Skudai satu lagi dekat depan Paradigm ke macam mana tu? Skudai Parade. Situ satu. Lagi satu yang dekat nak on the way nak masuk highway ke Senai tu. 2, tahu kena berapa? 600. Tak dapat diskaun pula tu. Stres saya. Terlebih berapa saya sepatutnya had laju dia dekat jalan persekutuan biasa 80 km per hour. Saya bawa 90. Kena satu. Lepas tu satu lagi pun sama juga. Speed dia 80, saya bawa 95. Sikit je pun kena saman. RM600 terbang duit. Kalau dekat highway berapa speed trap? Speed trap. Speed had laju dia, speed limit. Highway 100. 110 km per hour. Lebih daripada 120 selamat lagi kot rasanya. Dia akan ada kamera. Pernah tengok tak? Snapshot kamera. Pop, ambil gambar. Kena saman tu. Okay. So, tetapi, okay, ni balik kepada kalau kita dalam real life, kita boleh tengok kelajuan kereta, kita boleh merujuk kepada speedometer. Tetapi, kalau di dalam makmal, macam mana kita nak mengukur speed ataupun velocity suatu objek? Anyone? Ikut timer. Ikut apa? Ikut timer. 3 timer. Pandailah. You all pernah dengar ke pasal 3 timer ni? Nuha pernah dengar ke 3 timer Nuha? Pernah. Pernah? Oh dah buat masa logo form? Habis tu? Macam mana tahu?
Macam mana tahu Nuha? Nuha. Extra class. Extra class waktu bila? Weekend. Weekend. Siapa yang buat kelas? Oh, you pergi tuition. You pergi tuition Nuha? Oh, okey, baik. So, dalam makmal, kita akan gunakan suatu objek ataupun device yang dipanggil sebagai ticker timer atau ticker tape. Saya delete sekejap. Okey. Kita pakai satu bahan ataupun device yang dipanggil sebagai ticker timer dan ticker tape. Ticker timer tu ialah dia punya dia punya device. Ticker tape ni ialah tape yang kita letakkan pada ticker timer. Ni rupa dia. Boleh nampak? Okay. So, ticker tape dia akan vibrate. Brrrr, macam tu. So, kita letakkan ticker tape. Ticker tape kita sambungkan kepada objek. So, biasa kita gunakan troli lah kalau dekat dalam makmal. Okay, kita tapekan ticker tape itu kepada troli dan ticker timer perlu beroperasi dengan menggunakan AC current. Bekalan kuasa alternating current. So, kita hidupkan, kita rollkan troli ni jatuh menuruni runway. So, ticker tape akan ikut sekali. So, dalam masa yang sama, kita onkan ticker timer so dia akan vibrate. Brrrr, macam tu. So, apa yang kita dapat? Dia akan menghasilkan pita detik bentuk macam ni. Okay, dotted line. Dot. Okay, saya tunjukkan video. Besarnya. Okay, boleh nampak tak? Boleh. Okay, ni troli. Boleh dengar ke? Ini dia ticker timer. Okay. Dapat? Nampak tadi? Yuhu! Nampak. Nampak ke tadi macam laju tak saya punya video? Ke sangkut-sangkut? Okay. Okay. Jadi kita akan dapat bila kita jatuhkan dia macam ni kan tadi. Ni kan? So kita akan rollkan troli. So ticker tape tu akan turun sekali. Dalam masa yang sama, ticker timer akan menghasilkan dot. Dia akan dapat dot bentuk macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Ini yang dipetakan. Ini yang dipetakan di atas ticker tape. Selepas pergerakan troli tu jatuh, okay, ini yang dipetakan. Kan kita tolak troli tu kita jatuhkan dia ke bawah kan? So, hasilnya kita akan dapat bentuk ticker tape yang macam ni. So, semakin laju ticker tape itu, semakin jauh jarak dia. Okay, so dekat sini, kalau you tengok, jarak dia makin jauh. So, maknanya ticker tape tu semakin laju. Okay, jarak dot-dot ni. Ni saya lukiskan sikit. Okay, ini ini ialah tape-nya. Okay, so dot ni. Ni, titik-titik ni dipetakan.
Okay, so kalau dia makin laju, titik-titik ni akan makin jauh. Faham tak? So jarak antara satu dot dengan dot yang lain ini merujuk kepada objek itu semakin laju atau semakin perlahan. Faham tak? Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Okay, so kita nak tahu bagaimana, kan tadi saya kata kita nak ukur kelajuan objek dalam makmal macam mana. Kalau dekat dalam kereta kita boleh tengok speedometer, betul? Tapi dalam makmal kita nak ukur troli tadi tu. Berapa speed dia, berapa acceleration dia, kita tak tahu. Jadi kita menggunakan 3 tip ini untuk mengkaji berapa dia punya speed, berapa dia punya acceleration. Jadi 3 tip kita nak cari. Satu adalah dia punya speed atau velocity. Dan kedua, kita nak ukur acceleration. Okay, kita nak ukur acceleration. Pecutan. So, pecutan, dia punya formula ialah A, V tolak U bahagi T. Ini ialah pecutan. Tadi kita dah belajar speed, velocity. Kita dah belajar distance, displacement. Now kita belajar acceleration. So, acceleration, simbol dia ialah small a. Formula dia ialah V tolak U bahagi T. V ialah final velocity, U ialah initial velocity. Okay, T ialah time taken. Dapat tak? So, unit untuk acceleration adalah meter per second per second. Meter kuasa 2. Meter per second per second. Dapat? So, definition untuk acceleration is rate of change of velocity. Okay, so tolong ya. Ni pun kena tahu juga Rate of change of velocity. Ini adalah definition untuk acceleration. Apa dia definition untuk acceleration? Rate of change of velocity. Yes, rate of change of velocity. So, acceleration formulanya ialah A sama dengan V tolak U bahagi T. Apa itu V? final velocity. Final velocity. Apa itu U? Initial Initial velocity. Apa itu T? time taken. Time taken. Okay. So, sekarang ni kalau kita nak gunakan 3 tip ini untuk mengukur berapa speed dan berapa acceleration dia. Okay, inilah yang kita dapat. Okay, so kita tengok seterusnya. Kita akan, kejap Ni apa? Okay, yang ni. Kita akan susun tape ni daripada tape yang asal macam ni kan. Ni kan tape yang kita dapat ni. Okay. Apa yang kita buat ialah kita akan potongkan tape-tape ini kepada 10 dot. You nampak ni? Okay, 10 dot. Macam mana kita nak kira? Kita akan kira 1. Ada berapa dot dia? Kita akan potongkan ikut dot dia. Sekejap mana tadi? Okay, ni. Ni 3 tape ni. Okay, kan ada banyak dot-dot-dot dia kan? Okay, so kita akan potong kepada 10. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, dia potong 12 tape. Sepatutnya dia potong, okay, dia akan kira macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dia akan potong tape, titik yang ke-10 ni dia potong. Jadilah satu chart. Faham tak? Kita kira, memang kita ada dot. Ni dot, ini dot. Kita tak kira ini sebagai 2 dot. Kita kira dia sebagai 1 tick. Kita ukur daripada tengah. Faham tak? Sekarang tape you dapat ni kan dia panjang macam tu kan? Betul tak? Tape yang you dapat tu dia jadi satu roll yang panjang. Betul tak?
Yang ni faham ke tak? Okey, Faham. jadi daripada tape yang roll yang panjang tu, atas tape tu dia ada dot ni. Yang you nampak yang pada tape ni. Ni yang panjang-panjang ni nampak? Ni semua ni dipetakan di atas tu. Jadi, kita kena potong tape ini kepada 10 ticks. 10 tick. Okey, macam mana nak kira 10 tick? Okey, antara dot dengan dot ini dikira sebagai satu. Faham tak? Jadi dot yang ketiga ini sebagai 2. So you kiralah sampai yang ke 10. Then you potong titik yang ke 10 tu. Yang ni you potong. Faham tak? Faham ke tak? Okay, so bila you potong, okay, you akan dapat tape dia bentuk macam ni. You susun tape tu, you dapat bentuk dia macam ni. Nampak? Selepas kita tape yang panjang-panjang tadi kan, kita potong kan. You faham ke tak ni? Ni you tengok. Kita dapat ni kan tadi. Kita dapat ni kan tadi kan. Kan dia punya jarak tak sama antara satu sama lain. Betul tak? Nampak tak? Okay, katalah ini yang ni saya potong. Tape yang pertama saya potong, yang ni saya potong. Tape pertama ni saya dah potong. Dapatlah satu. Yang ini yang kedua saya potong. Yang ini yang ketiga saya potong. Yang keempat saya potong. Dot ni nampak ni. Ini tempat dia potong. Ni tempat dia potong. So kita akan dapat 1, 2, 3, 4. Ada 4 tempat yang kita potong. So kita akan dapat 4 chart. So bila kita susun, kita akan dapat chart dia macam ni. Okay, faham tak? Faham ke tak? So so setiap tip ni akan ada 10 ticks. Macam mana saya dapat 10 ticks tadi? Sebab kita kira. Kita kira 10 tick kita potong, 10 tick kita potong, 10 tick kita potong dan kita susun, kita dapat macam ni. Faham? Okey, ini untuk yang saya terangkan dekat you, ini ialah cara untuk kita mengukur speed dan juga acceleration dengan menggunakan ticker tape. Okey ya. Jadi dah dapat macam ni kan? Okey, now untuk kira speed ataupun velocity, okey kita tengok untuk kira speed kita mesti tahu distance. Betul tak? Bahagikan dengan time. Betul tak? Nak tahu speed kita mesti tahu distance bahagikan dengan time. Okey, jadi sekarang kalau kita nak ukur acceleration, formula dia tadi ialah apa? A equals to V minus V. Maknanya ada dua jenis velocity. Satu ialah final velocity, satu lagi adalah initial velocity. So formula dia adalah distance bahagi time. Jadi sekarang you tengok. Okay, tape yang pertama ini, yang ini dengan tape yang kedua ni, yang hujung sekali. Ini mewakili V, ini mewakili U. Okay, boleh tak? Kalau dapat tape chart macam ni, kita ukur dia menggunakan, nak cari V dengan U kan dulu. Barulah kita boleh kira acceleration dia. Jadi, kita tengok U dulu. Okey, macam mana kita nak kira initial velocity dia? U Ya Allah, pen saya. Sekejap. U. Okey. So, kita tengok length of the tape. Sekarang berapa length dia ni? 5 cm. So 5 kan? So 5 cm. Bahagi dengan time. Okey, macam mana kita nak dapatkan time? Okey, biasanya ticker tape ini dia menghasilkan frekuensi 50 Hz. Okey, so 50 Hz bermakna 50 titik dalam masa 1 saat. Itu maksud 50 Hz. Maknanya dalam masa 1 saat, tape tadi akan menghasilkan 50 titik.
Jadi saya nak tahu satu titik atau satu tik berapa saat. Okey, tadi saya kata 50 tik. Masa dia adalah 1 saat. Sekarang saya nak tahu berapa satu tik berapa saat. Macam mana nak kira? Apa bahagi apa? 1/50. 1 bahagi 50. So saya dapat satu tik berapa saat? 0.02. Yes. 0.02 saat. Betul? Jadi ini satu tik tau. Dekat satu tip ni ada berapa tik tadi kita potong? 10. Jadi ada 10 tik kan? Jadi saya nak kira U. U ni ialah tip yang pertama ni. Tik yang pertama ni. Jadi kita ambil 0.02 untuk satu tik. Ada 10 tik kan? Jadi kita darabkan 10 darab 0.02. Dapatlah speed dia. Initial speed dia. Berapa? 5 bahagi 10 kali 0.02 dapat berapa? 20. 25. 25. Yes. 25 cm per second. Okay? Itu adalah untuk U. Okay, sekarang kita nak kira untuk V pula. Macam nak kira untuk V pula? Macam nak kira untuk V pula? Okay, macam nak kira untuk V pula? Okay, V kita ambil tip yang hujung sekali, betul? So yang ni. So V kita nak kira sama juga formula dia. Distance bahagi time. Distance dia ialah panjang tip. Bahagi time. Okay. So distance dia berapa? Tengoklah panjang tip ni berapa? 70.5. Yes, 70.5 divide by sama juga ada 10 tik pada tip yang terakhir. So kita akan darabkan 10 darab 0.02. So you dapat berapa V? Okay, kita dapat 87.5 cm per second. Dapat dah V, dapatlah U. Betul? So sekarang untuk kira acceleration ialah V tolak U bahagi T. Okay? So V tolak U bahagi T kita boleh kira lah tadi. Kita dapat tadi V 87.5. Betul? Tolak dengan 25. Betul? Okay? Bahagi dengan time. Okay. Time untuk acceleration, cara dia nak kira time untuk acceleration ni lain sikit Time untuk acceleration you kena kira, you kira ada berapa tip ni? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 tip. Ada 6 semua sekali kan? Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tip kan? So you kena tolak 1 tip. Jadi 6 tolak 1 darabkan dengan 1 tip 0.2 saat. Okey, jadi 5 kali 0.2. Okey, so 1. So tadi kita dapat, so masa dia ialah 1. Pening tu macam nak kira? Teacher, dia 0.2 ke 0.02 teacher? Sebab satu tip ada 10 tik. Kita dah darab siap-siap. Okey, masa dia, kan saya kata, okey 6 tolak 1 ni faham tak? Ada 6 tip, kena tolak 1. Ini, okey, ini adalah masa untuk acceleration. So, kira bilangan tip, tolakkan 1. Jadi dapat 5 kan? Darab, masa dia, satu tip adalah, ada 10 tik. Satu tip ada 10 tik. Satu tik 0.02 saat. Faham tak? Tadi kan kita kira, satu tik kita dapat 0.02 saat. Satu tip ada 10.
Jadi 10 darab 0.02 adalah 0.2 saat. Faham tak? Jadi 6 tolak 1, 5 kali 0.2 dapat 1. So 62.5 sama dengan berapa? 62.5 bahagi 1. So kita dapat acceleration meter per second. Faham? Yang 6 tolak 1 tu memang depends kepada tape tu lah. Kalau dia ada 7 tolak 1. Ya, betul. Okey, faham tak? Itu cara dia kita nak kira menggunakan 3 tape. Okey, saya ulang semula. Okey, bila ada tape macam ni, you kena cari mana satu U, mana satu V. So, tape yang mula-mula adalah U. Tape yang hujung adalah V. Itu dapat? Dapat. Okey. Dapat. Jadi, you kena kira initial velocity dahulu. So, initial velocity, you kena tengok tape yang mula-mula. So, kira dia punya distance bahagi time, distance dia diwakili oleh panjang tape tersebut. So, panjang tape pertama 5 kan tadi kan? So, 5 bahagi dengan masa. So, macam mana nak kira masa untuk tape yang pertama? Kita ambil, okey, vibration untuk ticker timer tu 50 Hz. Maknanya 50 dot dalam masa 1 saat. Saya nak tahu 1 tick. So 50 tick 1 saat. 1 tick sama dengan 1 bahagi 50. So kita dapat 0.02 saat untuk 1 tick. Tape ini ada 10 tick. Sebab itu kita darabkan 10 darab 0.02. So kita dapatlah masa untuk 1 tape tu. Jadi kita bahagikanlah panjang tape tadi 5 bahagi dengan 10 darab 0.02. Dapatlah 25 meter per second untuk U. Faham ke faham? Faham. Okay. Kemudian untuk final velocity, kita gunakan tape yang terakhir. Sama juga distance bahagi time. So panjang tape yang terakhir ialah 17.5. Kita bahagikan dengan time kita nak kira 1 tick 0.02. Tape yang terakhir ada 10 tick. So kita darablah dengan 10. So 0.2. So 17.5 bahagi 0.2, kita dapat 87.5 meter per second. So kita dah dapat nilai V, kita dah dapat nilai U. Itu faham? Faham. Okay. So kita nak kira dia punya acceleration. So formula acceleration, V tolak U bahagi T. So kita gantikanlah tadi nilai V dengan nilai U. Cuma untuk mengira time untuk acceleration, you kena tengok ada berapa bilangan tape. Ada 6 tape kena tolak 1. Kalau ada 10 tape kena tolak 1. Okay, darabkan dengan, okay, 1 tape ada 10 tick darab 0.02. Dapatlah 0.2 ni. Okay, barulah bahagikan. So kita dapat 87.5 tolak 25 bahagi dengan 1. Sebab tadi 6 tolak 1 darab 0.2. So 5 kali 0.2 is 1. So you dapat 62.5 meter per second. Faham? Ya saya. Unit last dia meter per second, bukan sentimeter per second. Sorry. Centimeter per second. Thank you very much. Betul. Centimeter per second. Sorry. Yes, centimeter per second. Sebab kita guna unit sentimeter. Okay? Boleh? Boleh. Okay. Alright. Sekarang ni macam mana kita nak kira soalan B? Average velocity. Distance bahagi time. Betul? Average velocity nak kira macam mana? Distance over time taken. So kita kira distance untuk ticker tape diwakili oleh panjang tape tersebut. Jadi kita ada 6 tape kan. So setiap satu lain-lain panjang dia. So kita tambah semua.
5 tambah 7.5 tambah 10 tambah 12.5 tambah 15.0 tambah 17.5, dapatlah total distance dia. Per dengan total time. So ada berapa tape? Ada 6 tape. So darablah dengan 10 darab 0.02. Sekejap saya tunjukkan. Padam dulu. Okay, so untuk B. Are you with me, girls? Are you with me? Yes. Yes, teacher. Pening lalat sikit Okay, so kita nak kira V. Kita kira total distance dia bahagi dengan total time dia. Okay, jadi sekarang total distance dia ialah total tape yang ada lah. Kan saya kata tadi distance dia kira menggunakan panjang tape. So ni kita nak kira average velocity, maknanya kita kena kira semua sekali tape ada berapa. So panjang tape yang pertama berapa? 5. Tambah dengan tape kedua berapa? 7.5. Lagi? Tambah? 10. 10. Tambah? 12.5. 12.5. Tambah? 15. 15. Tambah? 17.5. Okay. Per dengan masa. So tape ada 6 betul? So 6 darab dengan satu tape ada 10 tik. Satu tik ada 0.02 saat. So you darabkan semua. Okay, kirakan dapat berapa? 56.25 centimeter per second. Okay, ini untuk soalan yang kedua. Average velocity. Okay, boleh? Boleh, teacher. Boleh. Okay, very good. Okay, apa lagi yang ada kat sini? Okay, tadi saya dah tunjuk. Okay, tape dia boleh dapat bentuk macam ni Okay, satu lagi dapat tape macam ni. Okay, saya nak tanya you. Bila you potong tape-tape yang panjang tadi, you dapat semua sama tinggi. Apa kita nak kata? Kelajuan troli yang jatuh tadi tu? Uniform. Yes. Hal laju dia, velocity dia adalah uniform. Jadi acceleration dia? 0. Yes, acceleration dia 0. Berbanding dengan yang ini. Yang ini you nampak dia naik tangga, betul tak? Sebab apa dia naik tangga? Sebab jarak antara tik dia semakin jauh, semakin jauh. Ni, kan dia makin jauh ni? Nampak tak dia makin jauh kan? Semua tik ni makin jauh. Jadi bila kita dapat graf macam ni, maknanya troli itu semakin laju. Okay? So bila dia semakin laju, kita boleh kira dia punya V, kita boleh kira dia punya U dan kita boleh dapat nilai acceleration. Okay? Tetapi kalau kita dapat tape yang bentuk dia macam ni, maknanya dia tidak ada V, bukan tak ada V, dia dapat V sama dengan nilai U. Jadi V tolak U dapat kosong lah. Betul? Bahagi dengan time pun kosong, maka tak dapatlah acceleration. Acceleration kita akan dapat Z0. Okay, faham? Faham. Okay, baik. Yang ini ada acceleration tak? Ada. Velocity dia ada acceleration Okay, yang ini? Acceleration dia besar, betul tak? Betul. Okay, yang ini pun sama. Yang ini pun sama. Okay, so semua ni ada acceleration. Kalau macam ni? Hal laju dia semakin bertambah ke velocity dia semakin berkurang? Berkurang. Dia beza dengan yang ini. Yang ini dia semakin laju sebab tape yang sebelah mana? Yang ini tape yang pertama, betul? Ini tape yang pertama, ini tape yang terakhir, betul tak? Ini tape yang last. Ini tape yang last. Jadi yang last lebih tinggi daripada yang first. Maknanya dia semakin laju lah. Kan saya kata jarak antara tik tu satu sama lain semakin jauh, maknanya dia semakin laju. So bila macam gini, tik yang terakhir, ini tik yang pertama.
Ni tik pertama. Ini tik dia yang terakhir. Betul tak? Ini tik yang last. Yang last tu lebih rendah daripada yang first. Maknanya jarak titik dia semakin merapat. So yang ini maknanya dia semakin perlahan. So velocity-nya decrease. Okay? So acceleration dia akan dapat negatif. So bila negative acceleration, kita panggil dia sebagai deceleration. Faham? Faham. Boleh ya? Okay, very good. So saya rasa cukuplah ni untuk saya peningkan kepala awak hari ni. So untuk formula V, U, kuasa 2 semua tu nanti saya ajar kemudian Untuk linear motion equation saya ajar kemudian. So yang ini saya nak, okay, kita ada tutorial. Sempat lagi ni ada dalam masa 20 minit lah. Mungkin dalam 1-2 soalan boleh buat. Okay, you tengok pada soalan tutorial. Ikut kumpulan jugalah Okay, tutorial 1. Okay, bahagikan ikut kumpulan. Okay, saya pilih soalan Sekejap. Mana pula soalan ni? Sekejap. Okay, so kita tengok 10 soalan yang pertama. Tak boleh. Okay, 10 soalan yang pertama lah kita buat. Ataupun 15 sempat tak? Tak sempat ni. 10 soalan yang pertama sajalah. Untuk soalan objektif So 10 soalan yang pertama ini you bahagikan kepada 4B, 4S, 4T. So siapa-siapalah volunteer untuk bentangkan. Okay, boleh? So 10 bahagi 3 kita akan dapat ada grup yang buat 3 soalan. Ada satu grup yang akan buat 4 soalan. Okay, so pilih satu grup daripada 4S, 4F dan 4B untuk bentangkan soalan 1 sampai 10. Boleh? Yuhu! Boleh. Okay, so boleh bekerja sekarang. Kita jumpa balik dalam 12.50 kot. Sempat kot, sikit je soalan ni. Alright. So tak payah keluar daripada Zoom. Tak payah keluar daripada Zoom. Tak payah keluar daripada Google Meet ni. Okay, buat sekarang. Saya bagi masa 10 minit aja. Go. Jumpa nanti balik. 12.55 masuk semula Jangan left. Dengar tak girls? Dengar. Okay, boleh buat sekarang. Okay, buat sekarang. Siapa present? Yes, teacher. Ya, siapa present? Group saya, teacher. Group saya. Okay, cepat. Jom sekejap teacher. Okay. Number 1, a car moves with a constant velocity. The acceleration of the car is C0. Yes, sebab constant velocity. So no acceleration. The answer is 0. Okay, good. Second. Deceleration means the velocity of an object increase. Okay, decelerate means velocity of object decrease. Sebab kita tekan minyak ke tekan brake? Tekan break. Tekan brake. Bila kita tekan brake, velocity akan berkurang. Okay, so bila berkurang, dia bukan acceleration, sebaliknya dia adalah decelerations. Okay, good. Number 3. A ball moves with a velocity of negative 20 meter per second. Which statement is true about the motion of the ball? The answer is C. The ball moves in opposite direction from its original direction. Yes, very good. So negative sign shows that it is in opposite direction. Negative tu untuk menunjukkan dia punya direction adalah opposite. Okay, so dia punya velocity still 20 meter per second. Cuma dia in opposite direction. So the answer is C. Good. Okay, next. For F ke for B? For F. For F. Okay, silakan. Number 4. Saya teacher. Okay, Aisyah.
Number 4. Hmm. Speed is defined as A, rate of change of distance. Okay, betul. Number 5. Change. Okay, so number 4, A. Okay, lagi? Number 5? 5. Acceleration is velocity divided by time, over time. Acceleration velocity over time ataupun dia change of velocity. Mana satu? Formula acceleration. Change of velocity. Yeah, V tolak U. So kita panggil dia sebagai change of velocity. So the answer is D. donkey. Okay? Baik. Next, number 6. 6. Diagram shows the journey of a bus from city A to reach city D. What is the displacement of the bus? Dia nak daripada city A pergi city D. So buat triangle from yang D tu 100 minus 40. So dapat 60. Okay, good. 60 square plus 80 square dapat 1000. Then square rootkan 1000 tu dapat 100. Yes, 100 meter. Okay, baik. Good. So the answer is boy. Okay. Dah, ada lagi ke? 3 soalan je kan? Okay, next. Question 7. Sorry, question. Yeah. Teruskan. Number 7. The diagram shows a path of a moving object. When A, B 5 meter, B, C 5 meter and C, D 7 meter, find the displacement of the object if it moves from A to D. C 13 meter. Ya, macam mana you dapat? Boleh tak conteng dekat situ, Fazrin? Saya kira 5 square time plus 12 square, square root. Dapat 13. Macam mana you buat? 5 square plus 12 square. 5 squared plus 12 Try squared. yang belakang tu. Macam mana you ukur tu? 5 squared, 12 yang mana? 5 5 plus 7. 5 plus 7. AB dengan CD. So dari point tu ke bawah terus. Oh. Okay, okay. Boleh tak you lukiskan yang kedua macam mana? Yang ni pun dapat juga ni. Yang ni pun dapat juga 13 meter tapi dapat 13 point something, 13.0 something. Okay, yang Fazrin lukis dekat depan ni faham ke tak? Faham. Yang ni ada dua segitiga, maknanya you dah dapat nilai X, you tambahkan dengan nilai Y. So that you akan dapat juga 13 meter. Satu lagi ialah cara yang si Ainul buat tadi. Ainul buat tadi macam mana, Fazrin? Padam balik gambar ni. Yang Ainul buat macam mana? So dua cara boleh guna Okay. So oh, AD tu kita ambil bukan yang tu kan? Betul kan, Ainul? Bukan D tu ke bawah. Ke bawah. Padam So, dulu garisan ACCD tu padam. Garisan ACCD tu padam. Okay. So AB sambung. Garisan AB sambung. Okay, terus ke depan. Terus ke depan. AB tu panjangkan ke depan lagi. Garisan lurus. Yes, depan lagi. Okay, berhenti. Okay, sambungkan dengan D. Ya, itu pun boleh dapat. Lagi senang. Okay, so maknanya garisan tinggi D tu kita ambil berapa? Ialah panjang BC kan? 5. 5 meter. Tulis situ. Fazrin, 5 meter. Okay, baik. Panjang A ke D ialah 5 meter campur CD, 7 meter. Jadi 12 meter. Okay. Alright.
Jadi kita nak cari AD, kita gunakan 12 squared plus 5 squared square root kan? You dapat 13 meter. Okay, betul? Thank you Ainul. Thank you Fazrin. Okay, next question. Next question. Apa pula BTS ni? BTS pula pergi dia. Number 8. Diagram shows a cat starts to run from O to P and then back to O again and stop at Q. What is the displacement of the cat? C. 6 So, meters to the left. Yeah, you dapat -6, betul? So, the opposite direction. So, 6 meter to the left. Okay, very good. Betul? Number 8C. Number 9. Diagram shows a track for 200-meter event. An athlete has finished the race in 25 seconds. Okay. What is the magnitude of velocity of the athlete? C. 150 over 25. Yes, sebab 150 itu ialah dia punya displacement, betul? Kita tak ambil 200 meter sebab 200 meter ialah distance dia. So, kita nak displacement ya. Sebab dia nak velocity kan. So, velocity is displacement. So, displacement is the shortest path from starting to end point. So, 150 divide by 25. Okay, last one. The frequency of a ticker timer is 50 Hz. Tak nampak soalannya tu, Fazrin? Okay. The frequency of a ticker timer is 50 Hz. The time interval between 16 consecutive dots is C. 0.32 second. Okay, salah kat situ Okay, sekarang ni kita tahu 50 Hz. 50 Hz maknanya satu tik 0.02 saat, betul tak? Betul. Satu tik 0.02. Lepas tu statement dia kata take between 16 consecutive points. Dia cakap dekat situ this consecutive points dia ada 16. So maknanya Fazrin boleh tak you buat 2 dot? Pakailah warna lain, warna kuning tak jelas. Besar sikit dot dia, dekat tengah-tengah sikit. Pakai warna merah Fazrin. Okay. Boleh. Okay, satu lagi dot. Jauh sikit dot tu, jauh sikit. Antara satu sama lain tu bagi jauh sikit. Okay, letakkan di antara dot dengan dot itu 16. Sorry. Padam dulu. Bukan. 16 tu ialah dot yang hujung sekali. 16 tu ialah dot yang hujung sekali. Fazil buat 3 dot. Tambah satu lagi dot. Okay, baik. Okay, so antara dot pertama dengan dot kedua, satu tik. Letak situ perkataan satu. Number 1, tulis situ 1. Okay. Antara tik yang kedua itu ialah 2. Okay girls, nampak tak? 2 ticks ada berapa dot? 3. 3. So soalan tadi kata ada berapa dot? 16. 16. Jadi ada berapa tick? 15. 15. Faham tak kenapa 15? You tengok dekat gambar yang Fazrin lukis ni, ada 3 dots. Betul? Tetapi dia ada 2 ticks. Kita nak kira ticks, bukan dots. Faham? Jadi, kalau dia 3 dots, kita baru dapat 2 ticks. Sekarang dia bagi 16 consecutive dots. So, maknanya ada 16 dots. So, berapa ticks? 15. Yes. 15 ticks. 1 ticks 0.02. So 15 ticks. 0.3. Yes. So the answer? 0.3. The answer? Is D. Yes. Donkey. Fazrin tolong tuliskan 0.02 times 15. 15. Yes.
Okay, dapat ya 15 sebab dia bagi 16 dot. So ada 15 ticks. Times 0.02 sebab 0.02 is only for 1 ticks. Okay, dapat? So the answer is donkey. Okay? Boleh ya? Baik girls. So as your homework, kita akan bincangkan next week ya. Sebab apa? Ada satu lagi topik yang saya tak sempat nak cover iaitu linear equation yang menggunakan formula tu. So yang itu saya tak sempat nak cover lagi. Jadi untuk soalan objektif, soalan nombor 11 boleh buat, 12 boleh buat, 13 boleh, 14 boleh, 15 boleh, 16 boleh. Okay, 17, 18, 19 tak perlu buat. Okay, kemudian 20. Ya, ni semua 20, 21, 22, 23 ni semua saya belum ajar lagi. 24, 25. Okay, so tadi soalan 17, 18, 19 sampai soalan 24 tak perlu buat. Okay, jadi sampai soalan 17 sahaja untuk soalan objektif. Okay, yang itu nanti serahkan kepada 4B yang buat ya. So, untuk pembentangan minggu depan. Okay, kemudian soalan structure ada soalan 25, soalan 26, soalan 27, soalan 28 belum belajar. Okay, 26, 27, dua soalan. Okay, so 26, 27 serahkan kepada 4S. Okay, kemudian soalan 29. Soalan 29. Okay, soalan 29 ni boleh buat. Kemudian soalan 30. Soalan 30 ni jawab soalan A dan B sahaja. C tak payah buat. Okay? So ini saya nak serahkan kepada 4F. Boleh ya? Soalan 29 dan 30 4F. Tadi soalan 25, 26, 27, 4S. Okay, boleh ya? Boleh. Okay, so buat homework. Kita jumpa minggu depan untuk presentation you punya tutorial 1. Okay? Alright, so itu sahaja untuk hari ni. Siapa yang record ni boleh stop recording. Wan Nur Ain, tolong baca doa dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asinal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tasbih kifarahnya mana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, baik. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Jumpa lagi guys. Bye. Assalamualaikum.